Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 malam ini bersama saya Khairul Wasril Aswad. Kita tinjau dulu tajuk-tajuk utama malam ini. Seorang ibu hamil nyaris maut di pagut ular. Kontena istihar bawa perabot rupa-rupanya berisi mercun. Seorang ibu yang mengandung 6 bulan nyaris dipatuk seekor ular senduk. Detik cemas itu berlaku ketika dia sedang mengambil wuduk di bilik air rumahnya di Kampung Wakaf Gemuk Tepuh, Terengganu. Dalam insiden 9 malam tadi, Faridah Muhammad Yusof menyangka ular di sebalik tong air itu paip getah. Mula tadi Kak nak masuk ambil air semayang. Lepas tu buka pintu nampak ada ular. Kak pun tu keluar panggil suami yang suruh dekat atas tu je. Sama-sama terkejut lah. Terkejut. Kak pun terkejut tengok dia. Dia pun terkejut. Kak pun lari je. Panggil suami. Asyik baik sungguh lah. Lepas tu saya pun tunggu dari sungai tu ambil naik rumah. Masuk main terawih. Lepas tu saya masuk bilik air cari-cari tak jumpa, cari kawasan rumah ni tak jumpa. Nak pasti tu cari lapar pun. Suluh tepi tu nampak ular. Sebab tu saya telefon tanah orang ni. Sebelum ni pernah naik juga. Kalau perempuan saya mengandung ni memang dia naik. Operasi menangkap ular diketuai anggota JPAM Syamsuddin Abdul Rahim bersama 4 anggota. Ular ini ditangkap sebelum dimasukkan ke guni dan dibawa ke pejabat JPAM di Gong Badak. Di Johor, pemilik pusat beli belah negeri itu disarankan untuk menggunakan rakaman kamera litar tertutup CCTV yang bermutu tinggi bagi memudahkan siasatan polis sekiranya berlaku kejadian jenayah. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, penggunaan CCTV yang berkualiti itu mampu menjana imej yang jelas dan terang. CCTV perlulah yang bermutu tinggi. Janganlah pasang CCTV yang bermutu rendah. Dan rakaman dia, kerana apabila berlaku sesuatu kes, kita dapati ada rakaman yang tidak jelas kerana digunakan banyak kali. Jelasnya, saranan tersebut bertujuan meningkatkan keyakinan orang ramai, terutama pelanggan negara jiran, terhadap faktor keselamatan di pusat beli belah. Beliau turut menyarankan agar pusat beli belah menambah bilangan CCTV dan melaksanakan rutin penyelenggaraan bagi memastikan ia berfungsi dengan baik sepanjang masa. Pihaknya juga berkata akan memastikan aspek penambahan terhadap keselamatan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Beliau berkata kepada pemberita selepas program komuniti kepolisan di sebuah pusat beli belah di Johor Bahru, Johor siang tadi. Bila tiba saja musim perayaan, permintaan mercun dan bunga api pun meningkat. Permintaan yang tinggi daripada orang ramai menyebabkan penyeludup sanggup melakukan pelbagai helah bagi mengelirukan pihak berkuasa untuk membawa masuk mercun ke negara ini. Antara taktik terbaru kontena syarat muatan mercun bernilai lebih RM700,000 diikrar sebagai perabot. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Pangkalan Huru Perak berjaya merampas berkotak-kotak mercun di Pelabuhan Butterworth. Hasil serbuan pada 5 petang 5 Julai lalu, 1,190 kotak berisi mercun dan bunga api berjaya dirampas. Nilai rampasan bahan larangan import ini dianggarkan mencecah RM451,000, manakala nilai cukai pula melebihi RM293,000. Berdasarkan dokumen pada kontena, pihak kastam sedang giat mengesan dalang yang bertanggungjawab mengimport mercun dan bunga api ini. Penyeludupan mercun dan bunga api ini dipercayai untuk pasaran menjelang musim perayaan bulan depan. Ini tentang kejayaan Kastam Negeri Perak, khususnya bahagian Pawpasan di Perak, mematahkan cubaan menyeludup mercun dan bunga api dalam jumlah yang besar. So selalunya dibawa dalam kontena dan dibawa dengan barang-barang lain. Sebab itulah dia ikrar pada kita tu dalam manifest dia ialah perabot.
So dibawa pada kapal dia datang ke pelabuan, dapat di pelabuan. Dalam kes berasingan pula, sebuah lori 1 tan metrik yang dalam perjalanan ke selatan tanah air ditahan di Kemunting, Perak pada 17 Julai lalu. Hasilnya, pelbagai jenis mercun dan bunga api bernilai RM33,000 dirampas. 2 lelaki berusia 20 dan 40 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Kedua-dua kes rampasan mercun ini disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967 kerana kesalahan mengangkut barang larangan. Sabit kesalahan boleh dipenjara 3 tahun dan denda sehingga 20 nilai rampasan. Bekas Ketua Polis Daerah Kuala Langat dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam atas pertuduhan memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian 2 remaja 4 tahun lalu. Superintendent Muhammad Razi Ishak, 54 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Muhammad Razi yang kini bertugas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman didakwa melakukan perbuatan itu jam 11.45 malam 14 September 2008 di Jalan Kebun Shah Alam, Selangor. Akibat daripada pemanduan yang melulu, kereta yang dipandunya terbabas dan melanggar Muhammad Lokman Halim Muhammad, 15 tahun dan Muhammad Khairul Khaizwan Muhammad Sani, juga 15 tahun. Akibat kemalangan itu, kedua-dua remaja itu terbunuh. Magistret Zilfinas Abbas membenarkan Muhammad Razi dibebaskan dengan ikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 7 September ini. Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai isu air Selangor yang bermesyuarat hari ini menolak hasrat Kerajaan Negeri Selangor untuk mengambil alih pengurusan Syarikat Bekalan Air Selangor, Syabas. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, keputusan itu diambil berikutan Kerajaan Selangor tidak memenuhi perjanjian konsesi, Syabas dan prosedur berkaitan. Kita mendapat nasihat bahawa ini tidak boleh dipertimbangkan kerana ada beberapa perkara yang dianggap substantif dan prosedural. Perkara yang berkatakan substantif dan prosedural yang tidak dapat dipenuhi oleh kerajaan negeri dan juga melibatkan syarikat Syabas. Jadi atas dasar itu, apapun kita minta pandangan muktamad daripada Peguam Negara, dan Peguam Negara nanti akan membuat satu keputusan yang muktamad. Tan Sri Muhyiddin Yassin bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kali pertama jawatan kuasa khas kabinet itu. Menurutnya, pengambil alihan itu tidak boleh dilaksanakan termasuk perkara membabitkan tanggungjawab isu air tidak berhasil NRW. Kerajaan negeri juga masih berdepan tindakan saman Syabas berhubung ganti rugi berdasarkan perjanjian konsensi itu. Pengambil alihan itu juga sepatutnya mengguna pakai dasar kesanggupan pembeli dan kesanggupan penjual. Menurut Tan Sri Muhyiddin, Pejabat Peguam Negara akan bermesyuarat dan menyemak undang-undang berkaitan hari ini bagi memuktamadkan keputusan jawatan kuasa khas kabinet itu. Detik 8 berehat seketika menyusul selepas ini. Siapa bakal terpilih menyala obor Olimpik?